Ada lagi ke yang belum masuk? Sekejap Okay, baik. Jadi saya akan ambil keadilan dulu. Okay. Saya mulakan dengan pelajar DPK dulu. Okay, Faris Daniel ada? Saya. Okay, ada. Okay, Farah Nurdiana? Farah Nurdiana? Ada. Ifah Nurul Atikah? Ada? Ifah Nurul Atikah? Ifah Nurul Atikah? Ifah Nurul Atikah, tak ada. Okay, Izati Husna? Ya, ada. Okay, ada. Muhammad Ikhwan? Ada Muhammad Ikhwan? Ya, ada. Okay, ada. Nur Ain? Ada Nur Ain? Saya. Okay, ada. Nur Azwani? Ada Nur Azwani? Ada. Okay, Nur Azwani ada. Nur Iliana Kistina. Ada Iliana Kistina? Iliana Kistina. Belum masuk Iliana Kistina. Okay, mungkin belum masuk lagi. Nur Syazwani ada? Saya, Nur Syazwani Rosli. Syazwani Rosli ada? Saya. Okay, ada. Zulfa Afikah? Ada, sir. Okay, ada. Nurhana? Ada. Nurhana ada. Okay, Saidatul Anisa? Ada ke Saidatul Anisa? Ada. Okay, ada. Umi Najihah? Ada Umi Najihah? Hello? Umi Najihah ada ke? Saya. Okay, ada. Okay, baik. Kita pergi kepada pelajar DPI. Alia Nazirah ada? Saya, sir. Okay, ada. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada pelajar DPP pula. Ahmad Daniel Hakim? Saya. Okay, ada. Jafni Syazwan? Okay, ada Jafni. Okay, Muhammad Ammar? Okay, Ammar ada. Ammar Iskandar. Fikri Zuhaidi? Fikri Zuhaidi ada. Okay, Muhammad Syarizan? Muhammad Syarizan ada juga. Syed Zaid? Syed Zaid ada. Okay, Zulfa Izzati? Zulfa Izzati. Okay, Zulfa Izzati ada. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada pelajar DIPIS. Danish Ilham? Ada. Okay, ada. Afiq Aiman? Okay, Afiq Aiman ada. Afiq Aiman tukar kos. Oh, ya ke? Dia masuk apa? Pemakan halal. Oh, okay, baik. Okay, Muhammad Syahir ada? Ada. Ya, ada. Ada. Okay, Muhammad Zakri? Saya. Okay, Muhammad Zakri ada. Nur Arif Irfan? Saya. Okay, Arif Irfan ada. Nur Jihatihani? Nur Jihatihani?
Belum masuk Nur Jihad Tihani. Okey, tak apa. Nurul Huda. Saya sir. Okey ada. Kasdina. Saya. Okey ada. Nur Syafiqah Irdina. Syafiqah Irdina. Okay, Syafiqah Irdina ada ya. Okey, baik. Okey, semua dah dipanggil ke ada lagi yang belum panggil? Semua dah Okey, baik. Okey, jadi kita punya kelas kita dah membincangkan sampai teori teological Okey. Jadi sebelum kita masuk kepada teori deontological, sekejap dia jadi hitam. Nampak tak? Hitam lagi. Dia tengah loading ni. Lama. Mak lama ni. Loading. Sorry. Okay, sementara tu bolehlah buka nota tajuk berkaitan dengan bab 2 yang baru masuk. Okay, baik. Jadi sebelum kita masuk kepada teori deontological ni, okay. Baik, saya akan tanya beberapa orang secara rawak tentang apa yang telah kita belajar pada kelas sebelum ni lah. Okay, baik. Jadi soalan saya yang pertama, saya nak tanya kepada Muhammad Ammar. Okay, Muhammad Ammar, apa yang Ammar faham berkaitan dengan teori theological? Ada ke Muhammad Ammar? Hello, Muhammad Ammar ada ke? Saya. Okey, apa yang Muhammad Ammar faham berkaitan dengan teori theological? Theological ni macam ialah nilai betul atau salah. Macam mana? Nilai yang betul atau salah. Dia bergantung pada nilai akibat suatu buatan tu. Okey, baik. Jadi maksudnya betul atau salah sesuatu perbuatan ni dia bergantung kepada akibat tersebut. Okey, baik. Terima kasih Ammar. Okey, seterusnya saya akan tanya kepada Alia Nazira. Ada ke Alia Nazira? Ada. Okey, baik. Alia Nazira, apa yang Alia faham berkaitan dengan teori theological ni? Dia apa ni? Dia bentuk nilai yang betul atau salah mengikut perbuatan seseorang itu. Okey, baik. Jadi terima kasih. Okey. Jadi teori theological ni dia dibagi kepada dua. Okey, satu utilitarianism dan satu lagi adalah apa nama? Allahu Akbar. Egoism. Okey, baik.
Jadi utilitarianism ni dia adalah satu teori yang menyatakan bahawa betul atau salah satu tindakan tu sekiranya membawa akibat ataupun kebahagiaan kepada orang ramai. Okey, baik. Jadi saya nak tanya soalan saya kepada Zaid. Ada Syed Zaid? Ada ke Syed Zaid? Ada. Okey, baik. Jadi soalan saya, boleh tak bagi satu contoh teori teleological ni? Contohnya apa lah? Apa contoh dia? Contohnya pengumuman Hiroshima dan Nagasaki untuk melambangkan Perang Dunia Kedua, tetapi menggunakan senjata kimia menyebabkan ramai terkorban. Okey, baik. Terima kasih. Okay, jadi kat situ kita tengok pengumuman yang telah dilakukan di Hiroshima dan Nagasaki ni, kita anggap dia sebagai satu benda yang baik sebab dia memberi kebaikan kepada orang ramai. Walaupun mungkin benda tu benda yang salah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Iliana Kristina. Ada ke Iliana Kristina? Saya. Okey, ada ya? Baru masuk Okey, baik. Boleh bagi tahu apa yang kelemahan yang ada dekat dalam teori utilitarianism? Dia membenarkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Okey, dia membenarkan seorang melakukan kejahatan. Apa? Itulah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi selain daripada utilitarianism, kita ada juga egoism. Okey, baik. Egoism ni adalah kalau utilitarianism tadi betul atau salah, sekiranya akibat tu membawa kepada kebaikan orang ramai. Tapi kalau egoism pula dia terbalik. Betul atau salah, satu tindakan itu sekiranya membawa kebaikan kepada individu. Contohnya kalau misal kata dia memberi kebaikan kepada diri dia sendiri, kita akan anggap dia betul. Tapi kalau dia memberi keburukan kepada diri dia sendiri, jadi kita akan anggap dia sebagai satu tindakan yang salah. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Nur Ain. Ada Nur Ain? Adakah Nur Ain? Saya. Okey, baik. Boleh tak Nur Ain bagi satu contoh? Contoh egoism. Contohnya dia nampak orang tua jalan. Lepas tu dia tak nak tolong sebab dia nak kejar-kejar pergi ke tempat pekerjaan dia. Okey, baik. Boleh. Boleh contoh tu. So maksudnya dia nampak orang tua yang contohnya orang buta lah nak minta jalan. Tapi dia tak tolong. Sebab apa? Sebab misal kata kalau dia tolong benda tu, dia akan memberi keburukan kepada dia. Keburukan dia apa? Mungkin kalau dia tolong, dia akan sampai ke tempat kerja dia waktu yang lambat. Boleh? Itu boleh? Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya kita tengok dekat egoism ni, dia ada dua. Okey. Iaitu egoism psikologi dan egoism etika. Okey, saya nak tanya kepada Nurhana. Ada Nurhana? Ada, sir. Okey, apa yang Nurhana faham berkaitan dengan egoism psikologi ni? Egoism psikologi. Seseorang individu melakukan sesuatu atau ambil tindakan tertentu disebabkan oleh motivasi atas kepentingan diri sendiri. Okey, jadi maksudnya dia buat satu tindakan tersebut adalah disebabkan dia bermotivasi untuk kepentingan diri dia sendiri. Okey, contohnya misal kata Siti dia membantu Aminah contoh. Siti membantu Aminah membuat kerja sekolah ataupun menolong ulang kaji pelajaran
disebabkan Aminah berjanji untuk belanja Siti makan tengah hari contoh. Itu adalah egoism psikologi. Okey, baik, terima kasih. Seterusnya saya nak tanya kepada Umi Najiha. Ada Umi Najiha? Saya, sir. Okey, Umi Najiha ada Okey, apa yang Umi Najiha faham berkaitan dengan egoism etika ni? Okey, apa yang kamu faham berkaitan dengan egoism etika? Dapat ke? Okey. Kejap. Individu tersebut dia melakukan sesuatu perkara kerana tanggungjawab. Okey. Dia buat satu perkara tersebut disebabkan oleh tanggungjawab dia. Contohnya Encik Ahmad. Encik Ahmad ni dia adalah seorang anggota polis. Jadi dia merasa satu kewajipan sosial untuk Encik Ahmad ni menangkap penjahat. Dengan dia tangkap penjahat tu, dia merasa ada satu kepuasan dalam diri dia yang mana dia boleh bawa kepada kebaikan Encik Ahmad sendiri. Contoh yang lain, misal kata contoh Siti. Siti adalah doktor. Jadi Siti ni sebagai seorang doktor, jadi dia rasa satu kewajipan dia untuk membantu orang yang sedang sakit. Jadi dengan memberi bantuan tadi tu ataupun sumbangan tadi tu, jadi dia merasa memboleh bawa bagi kebaikan kepada diri dia sendiri. Jadi itu adalah egoism etika. Baik. Yang terakhir soalan saya berkaitan dengan egoism. Saya nak tanya Sayyidatul Anisa. Ada Sayyidatul Anisa? Ada ke? Tak ada? Ada. Ada. Baik. Apa kritikan yang kita boleh lihat dalam teori egoism ni? Ataupun apa kelemahan dalam teori egoism? Apabila seseorang individu bertindak berdasarkan kepentingan orang lain dipinggirkan. Baik. Terima kasih saya Datuk. Jadi egoism ni tadi kita faham. Dia membuat satu baik buruk satu tindakan ni apabila memberi akibat yang baik ataupun memberi akibat yang buruk. Jadi kita boleh lihat kelemahan ataupun kritikan dalam teori egoism ni adalah seseorang individu tu dia akan bertindak berdasarkan kepada ego dia. Maksudnya bila berdasarkan kepada kepentingan dia. Jadi bila seorang individu ni bertindak berdasarkan kepada kepentingan diri dia, kepentingan orang lain dia akan dipinggirkan ataupun dia akan dibiarkan. Jadi individu tersebut dia hanya memikirkan kepada diri dia sendiri dan kebaikan yang dia dapat. Macam tu. Itu adalah yang kita belajar pada kelas yang sebelum ni. Baik. Pada hari ini kita akan lihat berkaitan dengan teori deontological. Jadi sebenarnya untuk teori deontological ni dia adalah macam mana nak cakap? Tadi yang kelas sebelum ni kita belajar theological. Jadi macam mana boleh wujudnya teori deontological ni bila ada orang ataupun ada pihak yang tak puas tak bersetuju pendapat dengan teori theological ni. Jadi macam kita faham teori theological ni betul atau salah berdasarkan kepada akibat sesuatu perkara. Manakala orang yang teori deontological ni pula, sebenarnya deontological ni dia adalah satu istilah
yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu dion. Okay. Dion ni kalau kita terjemahkan dia adalah maksudnya adalah diharuskan ataupun diwajibkan. Okay. Jadi orang yang yang percaya berkaitan dengan teori deontologikal ni, dia menafikan teori theological sebab mereka ni tidak percaya kepada akibat sesuatu perkara. Faham tak maksudnya? Okey. Jadi maksudnya untuk teori deontologikal ni, okey, yang kita nak faham, okey, dia adalah satu teori etika yang berlandaskan prinsip moral dan kewajipan moral. Jadi dekat dalam teori ini dia tidak ada berkaitan dengan akibat. Jadi teori deontologikal ni sebenarnya dia telah antara yang pelopor dia adalah seorang ahli falsafah Eropah yang bernama Immanuel Kant. Awak boleh tengoklah Immanuel Kant ni dia hidup dalam sekitar 1720 lebih. Tak salah saya lah, 1720 lebih. Okey. Jadi sebenarnya macam mana wujudnya teori deontologikal ni sebab Immanuel Kant ni dia percaya bahawa apa yang memberi sesuatu nilai moral ni kepada sesuatu tindakan bukanlah disebabkan oleh akibat atau akibat satu tindakan tersebut, tetapi kita tidak sebab apa? Sebab kita ni akibat tindakan kita ni kita tidak sentiasa boleh kawal benda tu lah. Faham tak? Maksudnya Immanuel Kant ni dia percaya sebenarnya betul atau salah kita tak boleh tentukan daripada akibat sesuatu tindakan, sebab kadang-kadang akibat tindakan kita ni kita tak boleh kawal dia. Kadang-kadang dia boleh jadi dia di luar kita punya kemampuan lah ataupun di luar kawalan dia. Tetapi betul atau salah ni dia adalah berdasarkan kepada motif ataupun niat tindakan baik yang mana benda tu dia di bawah kawalan kita. Jadi maksudnya motif ataupun niat kita adalah di bawah kawalan kita. Sebab itulah dia mengasaskan ataupun dia memperkenalkan teori deontologikal. Jadi teori deontologikal ni dia menafikan ataupun dia melawan teori theological. Okey, baik. Jadi dekat dalam teori deontologikal ni dia adalah satu teori etika yang menganalisis tanggungjawab dan kewajipan kita terhadap cara kita melayan orang lain dan apakah tanggungjawab kita terhadap mereka. Okey. Jadi deontologikal ni kita faham dia adalah prinsip kewajipan lah. Okey, baik. Jadi untuk dekat dalam teori ni, andaian dalam teori ini adalah apabila kita mengikut kewajipan, kita akan berkelakuan moral, dan misal kata apabila kita gagal mengikut kewajipan, jadi kita tidak akan berkelakuan moral. Kita berkelakuan tidak moral. Jadi maksudnya sekiranya kita masih ikut ikut kewajipan kita, kita berkelakuan moral. Jika kita tidak mengikut kewajipan kita, kita tidak berkelakuan moral. Okey, contohnya macam mana? Contohnya misal kata macam contohnya macam ni. Contohnya kita tidak boleh mencuri, berbohong kepada orang lain, dari segi perbuatan dan juga dari segi ucapan kita. Itu contohnya lah. Contohnya lain, misal kata macam saya. Saya adalah contohnya macam Ahmad. Ahmad ni adalah seorang guru. Jadi kalau ikut dalam teori deontologikal ni, Ahmad ni dia kena menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang guru lah. Misal kata Ahmad ni tidak menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang guru ataupun dia gagal ikut kewajipan dia, jadi kita anggap dia sebagai berkelakuan tidak moral. Macam itulah contohnya. Okey. Okey, jadi untuk dalam teori deontologikal ni, kita boleh pecahkan dia kepada dua, iaitu prinsip kewajipan dan juga prinsip existentialisme. Okey, jadi macam dekat dalam theological kita boleh pecah dua, iaitu utilitarianism dan juga egoism. Okey,
Ingat untuk teori deontological ni kita boleh pecah dua, iaitu prinsip kewajipan dan juga prinsip existentialism. Okey. Baik, kita pergi yang pertama dulu adalah prinsip kewajipan. Okey. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, deontological ni dia telah dipelopori oleh seorang ahli falsafah iaitu Immanuel Kant. Okay. Jadi Immanuel Kant ni dia adalah sebenarnya dia adalah ahli falsafah Jerman. Dan dia telah mengutarakan prinsip kewajipan yang membawa maksud tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu adalah satu tanggungjawab. Jadi maksudnya tanggungjawab dilaksanakan semata kerana amalan itu adalah satu tanggungjawab. Okey, contohnya macam mana? Contohnya menunaikan janji. Jadi maksudnya kita kena menunaikan janji sebab itu adalah satu tanggungjawab kita lah. Okey. Baik. Jadi Immanuel Kant ni juga dia ada menyatakan ataupun dia ada terangkan berkaitan dengan prinsip kewajipan ni, dia ada dua cara yang kita boleh buat. Okey. Jadi yang ni saya rasa macam ada dekat dalam slide. Ya. Betul tak ada. Okey, yang ni boleh salin lah. Okey. Jadi prinsip kewajipan ni kita boleh pecahkan kepada dua cara, iaitu pertama adalah konsep niat baik. Okey. Masuk konsep niat baik tak cepat sangat kan? Tak apa, saya ada rakam. Nanti kalau macam kata ada yang tak dapat, nanti boleh dengar balik Okey, baik. Dia ada dua cara untuk prinsip kewajipan ni. Okey, yang pertama adalah konsep niat baik. Okey, konsep niat baik ni macam mana? Okey, konsep niat baik ni adalah dia percaya bahawa niat baik akan membawa kepada tindakan yang betul, baik dan bermoral. Jadi maksudnya niat baik kita ni akan membawa kepada tindakan yang betul, baik dan bermoral. Okey, contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Seorang pelajar kolej yang menderma darah dia, okey, dengan niat baik melakukan tindakan yang bermoral. Jadi maksudnya pelajar kolej tu dia berniat dia menderma darah, okey, dengan niat dia yang baik tu, jadi dia telah melakukan tindakan yang bermoral. Okay. Ataupun macam ni. Ahmad dia berniat untuk tolong orang yang susah sekiranya dia nampak orang susah di waktu di semasa perjalanan. Okay. Jadi sebenarnya dengan Ahmad tu, niat Ahmad tu dia telah kan niat Ahmad tu nak tolong orang. Okay, jadi niat Ahmad ni adalah niat yang baik. Jadi itu adalah dia telah melakukan satu tindakan yang bermoral. Yang ni yang pertama dalam prinsip kewajipan dia mesti ada yang pertama konsep niat baik. Okay, konsep niat baik ni maksudnya niat baik akan membawa tindakan yang betul, baik dan bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dekat dalam prinsip kewajipan ni kita ada prinsip imperatif kategorikal. Prinsip imperatif kategorikal. Okey, jadi maksudnya untuk prinsip imperatif kategorikal ni, pada peringkat ini remaja ni dia dah mula dipengaruhi oleh pengaruh masyarakat, persekitaran dan rakan sebaya. Jadi mereka akan mula memikirkan baik dan buruk sesuatu tindakan. Jadi contohnya macam mana? Contohnya jangan menipu dalam apa dua keadaan, jadi itu adalah satu peraturan. Okey, sebenarnya kalau prinsip imperatif kategorikal ni kita boleh terjemahkan dia atau dalam bahasa mudah dia adalah kita membuat satu tindakan secara bermoral. Ya, ada soalan ke? Ada soalan nak tanya? Sir, Ya. Sir boleh ulang balik tak yang tadi tak sempat? Okey. Okey, jadi saya ulang balik. Prinsip kewajipan ni dia ada dua cara. Okey. Yang pertama adalah konsep niat baik. Okey, konsep niat baik ni maksudnya niat baik dia akan membawa kepada tindakan yang betul, baik dan bermoral. Jadi maksudnya
dengan niat baik tu dia akan membawa kepada tindakan kita yang betul, baik dan bermoral. Okay, itu adalah konsep niat baik. Okey. Yang kedua, kita ada prinsip imperatif categorical. Okay, apa yang dimaksudkan dengan prinsip imperatif categorical ni? Maksudnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa mudah dia, dia adalah kita bertindak secara bermoral. Jadi maksudnya perbuatan kita adalah kita buat satu tindakan itu secara bermoral. Okay, contohnya macam mana? Okay, kalau kita tengok kan remaja kita pada hari ini, dia mudah ataupun dia mula dah dipengaruhi oleh masyarakat, melalui persekitaran dan juga rakan sebaya. Okay, jadi mereka biasanya akan fikirkan baik buruk sesuatu tindakan ini. Okay, jadi contohnya kalau kita tengok dekat dalam satu peraturan dalam masyarakat kita, okay, jangan menipu dalam apa jua tindakan. Okay, jadi itu adalah satu peraturan. Okay. Jadi itu adalah prinsip kewajipan. Okay. Jadi maksudnya prinsip kewajipan ni dia ada dua cara, iaitu konsep niat baik dan juga prinsip imperatif categorical. Okey. Baik. Jadi dekat dalam prinsip kewajipan ni, dia sebenarnya kita boleh kritik dia ataupun dia ada kelemahan dia. Okay. Baik, apa kelemahan yang ada dekat dalam prinsip kewajipan ni? Okay. Jadi kelemahan yang kita nampak dia adalah apabila timbulnya di mana satu situasi ada dua kewajipan yang berkonflik dan kita sukar untuk memilih yang mana perlu kita utamakan. Kejap saya nak pergi toilet lah. Kejap sorry. Hello. Hello. Oi. Hello. Korang Tanya, dah tanya, makan ke? Dah makan? Tutup mic, tutup mic, tutup mic. Makan nasi. Hai.
Tak tahu. Have.
Okay, sorry Saya sambung balik. Okay, tadi saya cakap apa kelemahan ataupun kritikan yang kita boleh lihat dalam prinsip kewajipan ni adalah sekiranya ada dua kewajipan yang dia timbul serentak ataupun dua kewajipan yang konflik dan mungkin kita sukar untuk nak milih mana yang perlu kita utamakan. Okey, baik. Contohnya macam mana? Okey, saya bagi satu situasi. Katakanlah seorang, okey, saya bagi contoh macam okey, Zaid. Contohnya Zaid Okey, Zaid ni adalah seorang anak dan dalam masa yang sama dia adalah seorang pelajar. Okay. Jadi dekat situ kita tengok dia ada dua kewajipan, iaitu kalau kewajipan dia sebagai seorang pelajar, dia kena siapkan kerja sekolah dia dulu. Okay. Tapi untuk di samping itu Zaid juga dia adalah seorang anak. Jadi dia ada kewajipan dia adalah untuk tolong ibu dia. Sekiranya ibu dia ni ada memerlukan pertolongan, jadi dia mesti tolong ibu dia lah ataupun ayah dia. Okay. Jadi contohnya situasi dia macam mana saya cakap ada dua konflik yang ada dua kewajipan yang berkonflik. Okay. Misal katalah macam Zaid ni, okay, dia ada tugasan yang perlu dia siapkan dan perlu hantar pada esok. Okay. Jadi maksudnya cikgu dia minta untuk dia buat tugasan dan tugasan tersebut mesti hantar pada esok hari. Okay. Tapi dalam masa yang sama, ibu Zaid ni sakit. Jadi kalau boleh dia nak ataupun Zaid ni nak untuk ibu dia rehat dan Zaid akan bantu ibu dia untuk buat kerja rumah. Macam contohnya macam sapu sampah, kemas rumah, macam tu contoh. Okay. Jadi dalam situasi ini kita boleh tengok Zaid ni dia ada dua kewajipan, iaitu kewajipan sebagai seorang pelajar dan kewajipan dia sebagai seorang anak. Jadi dekat sinilah dikatakan ada kelemahan yang kita boleh lihat dalam prinsip kewajipan ni adalah sekiranya ada dua kewajipan yang bercanggah dan kita perlu pilih mana satu inilah yang perlu diutamakan. Jadi mungkin kita ada masanya mungkin kita susah untuk nak milih yang mana yang perlu kita utamakan. Okay, itu adalah prinsip kewajipan. Okay. Terus kita akan tengok adalah existentialisme. Jadi existentialisme dia adalah nilai baik ataupun nilai buruk berasaskan kepada pilihan individu secara bebas. Jadi maksudnya kita boleh buat baik atau buat buruk adalah berdasarkan kepada pilihan individu. Okey. Jadi untuk dalam prinsip existentialisme ni dia dipelopori oleh Jean-Paul Sartre. Okey. Jadi dekat dalam prinsip existentialisme ni dia telah menekankan untuk kebebasan, iaitu manusia ni bebas untuk memilih tindakan yang dia nak. Jadi dekat dalam prinsip existentialism ni dia yang Jean-Paul ni, okey, dia menyatakan bahawa manusia ni dia tidak mempunyai pencipta dan fungsi manusia ni telah ditentukan. Itu pada pandangan ataupun pada dia punya pandangan lah, macam tu. Okay, jadi bagaimana manusia ni menjadi bermoral ataupun tidak bermoral adalah bergantung kepada pilihan yang dibuat dalam pelbagai kehidupan. Ini pada pandangan dia. Jadi macam itulah. Okay, jadi sebenarnya existentialisme ni kita boleh faham dia adalah kita buat baik ataupun buat buruk dia berdasarkan kepada pilihan individu kita. Okay. Contohnya macam kita menderma. Jadi maksudnya kita rasa kita nak berderma, itu adalah kebebasan kita untuk nak berderma. Okey, baik. Jadi untuk dalam prinsip existentialisme ni, kita boleh lihat dia ada kritikan ataupun kelemahan dalam prinsip ini adalah yang mana dia tidak ada peraturan yang boleh digunakan oleh manusia untuk menentukan tindakan apa yang diambil tu betul ke tak.
Jadi sebab dalam ni dia tidak menyatakan peraturan. Sebab yang kita faham prinsip eksistensialisme ni baik atau buruk dia berdasarkan kepada pilihan individu secara bebas. Okey. Okey, baik. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan ke kelas? Tak ada. Okey, baik. Jadi apa yang kita boleh simpulkan berdasarkan dalam bab 2 ni yang berkaitan dengan teori dan sistem nilai ni ataupun teori dan kritikan ni. Okey, jadi kita lihat ada beberapa teori lah. Okey, contohnya yang pertama teori kemoralan sosial. Okey, jadi kemoralan sosial ni standard atau ukuran berdasarkan kepada undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh dalam masyarakat tu. Okey, contohnya macam mana? Contohnya macam jujur dan amanah dalam kerja. Okey. Lepas tu kita ada juga teori yang kedua adalah teori kepribadian mulia. Okey. Jadi kepribadian mulia ni adalah dia merujuk kepada sifat pribadi mulia yang membuat seseorang individu menjadi ejen moral dan diterima dalam masyarakat setempat dan global. Okey. Selain tu yang ketiga kita ada juga teori theological. Okey, theological ni adalah nilai betul atau salah ditentukan oleh akibat sesuatu tindakan. Okey. Yang seterusnya kita ada juga deontological. Okey. Jadi deontological ni adalah yang mana dalam satu prinsip yang menyatakan berkaitan dengan prinsip kewajipan. Okay. Baik. Okay, kalau tak ada soalan, betul ke tak ada soalan ni? Berkaitan dengan tugasan ke tak ada? Okay, hari tu ada orang tanya berkaitan dengan tugasan. Okay, baik, saya akan terangkan balik lah. Okay. Saya lupa soalan dia apa. Sekejap, saya tengok balik. Kalau tak silap saya, dia tanya tugasan individu. Okey, tak apa. Okay, sekejap Okay, ini saya ulang balik lagi sekali lah. Sebab ada orang tanya. Okey. Baik. Kalau kamu nak tengok panduan dalam tugasan, okey, jadi boleh buka je dekat dalam Google Classroom. Okey, jadi untuk dalam tugasan individu ni, okey, semua orang kena buat lah. Sebab dekat sini dah nyatakan tugasan individu. Jadi semua orang kena buat tugasan ni. Okey, jadi untuk tugasan individu ni kamu kena buat peta minda. Okey, dan peta minda ni kamu boleh ambil mana-mana dalam subtopik yang belajar lah untuk dalam subjek etika moral. Jangan kamu ambil kat dalam subjek lain. Jadi maksudnya kena ambil buat peta minda tu berdasarkan kepada apa yang kamu belajar dekat dalam subjek etika dan moral. Jadi boleh je ambil. Okay, jadi untuk dalam tugasan individu ni jangan buat terlalu panjang lah sebab macam sebelum-sebelum ni ada yang saya minta ada pelajar tu dia buat sampai 10 kertas. Jadi kalau boleh kalau kamu nak buat banyak lebih daripada satu, maksimum saya boleh bagi 3. Tapi kalau buat satu pun dah memadai lah sebenarnya. Sebab benda ni tak perlu nak panjang, tak perlu nak buat banyak. Okay. Jadi nanti boleh bacalah arahan dekat sini. Dan untuk tugasan individu ni wajib dihantar pada minggu ke-7. Okay. Jadi macam kalau dekat dalam arahan ni saya nyatakan ada soalan ke? Oh, sorry. Okey, baik. Jadi dekat kalau kamu baca dekat arahan ni memang saya minta untuk hantar di Google Classroom lah. Sebab masa ni saya buat arahan ni adalah sebelum kita bersemuka. Okey, macam sekarang ni kita boleh ada hari bersemuka, ada hari tak bersemuka. Okey, jadi saya rasa mungkin lebih baik kalau kamu hantar hard copy kot. Boleh? Okey, sekarang ni minggu ke-5. Jadi kena hantar selewat-lewatnya adalah minggu ke-7. Jadi
kalau nak hantar, sekarang minggu ke-5, minggu ke-7. Okay, jadi saya nak boleh tak kalau kelas hari Khamis, minggu ke-7, 18 hari bulan, boleh tak? Selewat-lewatnya. Boleh. Boleh InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Okay. Jadi untuk tugasan individu ni semua kena buat. Jadi kalau misal kata ada yang tak buat, saya senang je. Tak ada markah lah. Macam tu je lah. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada tugasan kumpulan pula. Okay, untuk tugasan kumpulan ni kamu kena buat nama pun tugasan kumpulan, maksudnya kena bekerjasama dengan ahli kumpulan. Jadi jangan buat sorang-sorang. Jadi kena buat, maksudnya berkumpulan lah. Okey, jadi maksudnya untuk tugasan kumpulan ni boleh buat minimum 4 orang, maksudnya paling sikit 4 orang. Maksimum 6 orang. Maksudnya dalam ahli kumpulan tu paling banyak 6 orang, paling sikit 4 orang. Okay, jadi kamu boleh je nak buat apa-apa isu yang berkaitan dengan isu-isu moral lah. Jadi nak boleh ambil apa-apa. Okay. Jadi untuk dalam tugasan kumpulan ni, okay, saya rasa mungkin lepas kelas ni kamu boleh kot untuk bagi apa objektif yang kamu nak buat. Maksudnya nanti kamu tunjuk dekat ataupun type dekat dalam dekat WhatsApp ni. Okay, nanti boleh type apa objektif yang kamu nak buat berdasarkan kajian inilah. Jadi boleh nyatakan objektif. Bersama-sama juga dengan pernyataan masalah. Okay, boleh inilah. Jadi kalau misal kata tak ada kertas, nak type pun boleh juga. Maksudnya type dekat WhatsApp lah. Okay. Ada soalan tak untuk tugasan ni? Tak ada Sir. Ya. Nak tanya yang tugasan individu tu yang tak balik lagi nak submit macam mana? Okey, yang tak balik lagi, nanti saya akan buka satu folder dekat dalam Google Classroom. Saya akan buka lepas kelas ni. Nanti saya akan buka. So boleh submit kat situ. Maksudnya kamu ambil gambar peta minda tu, kemudian kamu hantarlah dekat dalam Google Classroom. Saya kalau boleh, kalau misal kata yang tak balik tu, saya tak berapa suka hantar kat WhatsApp. Sebab apa? Sebab kalau kat WhatsApp ni kadang-kadang saya tak perasan. Tu je lah, saya takut saya tak perasan. Kalau misal kata kalau hantar di Google Classroom ni, jadi maksudnya kita nampak benda tu. Sebab takut, sebab sebenarnya bukan kelas kamu je, dia kelas-kelas lain. Jadi saya takut benda tu tak perasan. Tu je lah. Okay. Nanti saya akan buat lah untuk Google Class folder tu untuk penghantaran. Okay, ada soalan lagi? Okay, untuk tugasan kumpulan ni, jadi sebab memandangkan kamu ada 4 program, jadi sebenarnya boleh je kalau nak campur-campur program apa. Sebab macam ada program, kalau tak silap saya DPI ada seorang je. Jadi takkan dia nak buat tugasan kumpulan ni seorang. So boleh je kalau nak gabung mana-mana program. Tapi nanti dekat nanti masa nak hantar tugasan kumpulan tu ataupun masa pembentangan, so kamu kena nyatakanlah nama, nombor matrik dengan program. Okay. Ada lagi apa-apa isu yang timbul ataupun masalah untuk tugasan kumpulan? Tak ada Okay. Jadi kalau tak ada, kelas kita pun dah masa dah tamat. Okay. Jadi boleh bersurai lah. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Bye. Okay, terima kasih sir. Okay, sama. Terima kasih, sir. Okay, Assalamualaikum.
Sir, Ya. Terima kasih sir, sir. saya nak tanya. Ya. Kalau tugasan individu tu, boleh guna apa-apa kertas ke? Boleh. Tapi pastikan nampak lah. Jadi sebaiknya sebenarnya kertas gunakan putih lah. kertas A4 boleh. Kertas Kertas putih. kertas putih. Pastikan nampak lah sebab kalau tak nampak macam mana saya nak tanda. Okey. Okey, terima kasih. Saya nak tanya, boleh tak? Tanya apa? Kan seorang individu juga tu, Ha? yang buat benda, saya tak ada kertas lukisan yang besar, saya ada cuma ada A4 je. Boleh. Tak ada masalah. A4 pun boleh. Oh, so nanti kita dah hantar hari Khamis ni, nak hard copy. Maksudnya saya satu, saya satu macam tu. Tak faham. Macam mana? Maksudnya hantar satu je lah. Oh, hantar satu je. Oh, Ha. okey. Oh, faham. Okey, tu je. Okey, terima kasih sir. Okey, sama.